Padang Terap. Selepas tu menteri menjawab. Terima kasih Datuk Mengurusi. Lama Datuk Mengurusi bangunan musik. Ada terap lagi di Padang Terap tu Yang Ahmad. Ya. Ada buah terap di Padang Ada Terap. tak boleh makan dah, Datuk. Kalau nak jemput pun tak boleh makan tu. Dia kena pergi Sarawak juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Pengerusi, ada 3 perkara yang saya nak bangkitkan dalam dalam perbahasan untuk Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Yang pertama 040700 iaitu berkaitan dengan pembangunan aquaculture, berkaitan dengan satu projek yang sudah bermula daripada 2008 di seluruh negara, dan saya dipahamkan projek ini inisiatifnya sejak 2006, iaitu projek Fish Protect. Saya ingin bertanya kepada pihak kementerian, apakah status terkini yang berlaku kepada maju ikan yang diberikan tanggungjawab untuk mengendalikan projek ini. Saya difahamkan bahawa syarikat ini sudah pun didomenkan, dan saya tidak tahu apa yang jadi kepada lembaga pengarah syarikat maju ikan ini, dan saya dipahamkan awal tahun ini telah dipanggil untuk ke mahkamah, dan apakah keputusan daripada mahkamah tersebut, saya ingin dapat penjelasan daripada pihak kementerian. Jadi saya juga lihat projek ini yang juga melibatkan atas nama Sukron tak silap saya, di Naka, SUKRAN. Sebut Arab pun tak apa nak Arab, Melayu pun tak apa nak Melayu, ingat Jawa ni kan. Jadi projek Jawa ni apa jadi? Sebab daripada 2008 dalam ucapan-ucapan yang diberikan kepada rakyat di sana, ada 300 orang akan dapat faedah bulanan daripada projek pembelaan ikan ini. Tapi saya difahamkan ikan-ikan mudah mati dah. Ikan-ikan mudah mati dah dan dikabus dengan jentolak. Ada ikan-ikan ini diagihkan kepada rakyat yang mana bernilai lebih kurang 10 juta. Jadi yang di Naka, Kedah, tak libat lagi di Pekan, di Paguh. Saya tidak tahu apa yang terjadi kepada projek-projek Sukran ini. Malah ada di sana pengusaha-pengusaha yang telah dijanjikan dan diberikan tawaran oleh pihak kerajaan untuk mengusahakan projek Fish Protect ini, yang katanya teknologi daripada Australia. Tetapi pengusaha-pengusaha tersebut terpaksa menanggung kerugian berjuta-juta ringgit dan tidak diberikan pembelaan yang sewajarnya oleh pihak kementerian. Walaupun sudah ada perintah mahkamah, saya dipahamkan, untuk membayar ganti rugi kepada mereka yang terlibat, konsultan-konsultan yang saya dipahamkan terlibat dalam projek ini, tetapi pihak kerajaan masih lagi belum mengeluarkan wang tersebut kepada pihak-pihak yang terlibat. Begitu juga janji daripada pihak kementerian untuk melatih. Saya dapat maklumat ataupun baca daripada surat khabar yang mengatakan bahawa pihak kementerian melalui projek yang berteknologi tinggi ini akan melatih penduduk tempatan lebih kurang 100 orang setiap peringkat, satu pengambilan 100 orang, untuk mereka boleh berdikari untuk mengusahakan ikan projek aquaculture ini. Jadi saya ingin bertanya, apakah status projek ini dan bilakah orang-orang Padang Terap atau mereka yang terlibat, yang dinamakan, saya dipahamkan daripada projek IKASIH, yang diambil melalui nama-nama yang dikumpul melalui dan juga dipilih melalui IKASIH, mereka akan mendapat bantuan daripada projek yang kita tengok begitu hebatlah. Kalau di Padang Terap tu saya lihat lebih kurang dekat dengan 2 hektar tanah dan bangunan-bangunan begitu kukuh lah yang saya lihat, belah ikan beramundi dalam bangunan ni. Dan jadi saya minta ada penjelasan terkini daripada pihak kementerian. Perkara yang kedua ialah berkaitan dengan projek Tekun. Projek Tekun 121100. Jadi Tekun ni seperti mana yang kita maklumi, satu projek yang cukup membantu rakyat. Cuma saya ingin bertanya, apakah peratusan yang dikutip semula oleh kerajaan daripada penyutang daripada yang buat pinjaman, mereka diluluskan. Ada yang saya dipahamkan diluluskan tapi duitnya agak lambat, tapi mungkin dah diselesaikan di akhir-akhir ini. Berapa peratuskah
dikutip balik oleh pihak kerajaan, khususnya di Padang Terap. Di Padang Terap berapa banyak yang dikeluarkan oleh pihak tekun untuk peminjam-peminjam, dan berapa peratuskah dibayar balik oleh penghutang-penghutang ini. Dan benarkah berlaku mismanagement dalam kutipan hutang di pejabat tekun di Padang Terap, sehingga bertanya kepada pihak kementerian, sehingga ada pegawai ataupun kaki tangan yang terpaksa ditukarkan. Saya nak dapat penjelasan kerana yang ini menimbulkan banyak syak wasangka di Padang Terap sana berkaitan dengan satu projek yang bagi saya cukup baik ini sekiranya pelaksanaannya sempurna. Yang ketiga ialah 00800 berkaitan dengan MADA untuk bekalan. Saya lihat dalam buku yang dibekalkan ini 100 juta untuk bekalan dan juga pembangunan lebih kurang 7 juta. Saya dah dengar jawapan daripada menteri. Adakah benar 7 juta untuk pembangunan ini untuk selesaikan masalah pengairan Bukit Senau yang saya bangkitkan baru-baru ini, kan? Ataupun projek ini akan dibiarkan oleh pihak kementerian tanpa apa-apa tindakan kepada kontraktor, dan akhirnya kontraktor akan serahkan kepada kementerian, dan kementerian akan tanggung segala kos. Dan sekarang ni dah keluar satu tender baru 500,000 yang dibuka untuk menaikkan tebing supaya air sampai kepada enjin yang dibina. Seperti mana yang menteri tahu, yang saya dah bangkitkan sebelum berdari, iaitu projek ini adalah satu projek yang boleh dikatakan gajah putih di Padang Terap, dan banyak petani cukup merungut. Kita difahamkan 800 orang peserta ataupun yang akan mendapat manfaat daripada projek ini, tetapi 800 orang ini sekarang merungut kerana air tak sampai, masih lagi bergantung kepada air hujan. Jadi satu jawapan yang konkret, dan saya rasa seperti mana yang dikehendaki oleh rakyat Padang Terap, biarlah projek ini diselesaikan sebelum daripada diserahkan kepada kementerian, seperti mana yang dimaklumkan oleh menteri. Februari 2013 akan diambil ataupun diserahkan kepada pihak kementerian. Dan sekiranya masih lagi ada dakwaan mengatakan bahawa akan diminta ataupun dipohon daripada kementerian sebanyak 6 juta lagi, yang ni yang berlegar-legar di kawasan Padang Terap, 6 juta diminta dipohon untuk menyelesaikan supaya projek ini boleh memberikan manfaat kepada rakyat Padang Terap. Jadi saya rasa yang perlu diselesaikan dengan segera, kerana tempohnya hanya tinggal dalam 4 bulan ataupun 3 bulan lagi, yang akhirnya yang akan tanggung. Dan akhirnya saya rasa kita sedar bahawa duit rakyat akan digunakan sekali lagi untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi saya ingat itulah yang saya nak bangkitkan dalam perbahasan ini. Terima kasih untuk mengurusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.